Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam di alam maya, salam pencerahan dari saya untuk saudara yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar Puan Ruby Din? Ubi ni kalau dia hadir dengan pasangannya, ya Ruby. Begitu juga saudara Hafiz Wan Basirun, saudara Syarul Azam. Aku sabar. Apa khabar saudara Syarul? Kota Baru macam mana? Nampak ke tinggi lagi Aduhai. Saudara Mikael, Amy, saudara Mustafa Ilyas, saudara Syah Ibrahim. Begitu juga dengan Puan Nursali. Apa khabar Puan? Saudara Izzuddin. SG Tan. Saudara Izzuddin, ada persoalan yang anda lontarkan, insyaAllah saya akan cuba. Rhino, saudara Abu Nems. Ya Bi, saya sentiasa mendoakan Bi agar Ruby Din ni sentiasa berbahagia. Doa saya itu sajalah melihat teman-teman berbahagia. Dan selalu saya katakan, rawatlah cinta kasih anda bersama pasangan. Saudara Anwar Jubin, saudara Muhammad Razi, saudara Thomas Tan. Begitu juga dengan saudara Muhammad Zailan. Waalaikumsalam. Saudara Anan Yahya, saudara Jebat Pembela. Alhamdulillah, teruskanlah pembelaan saudara. Ya, saudara Chandran Ramanathan. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada saudara Chandran. Begitu juga dengan Puan Nur Zahara, saudara Muhammad Azhar Abdullah. Waalaikumsalam. Saudara Abu Nems dari Taiping. Cek, Wan Taiping, no? Wasju. Saudara Syuami Abdul Ghani. Doa saya, saudara berbahagia. Saudara Hasan Ahmad. Puan Nur Maria. Mikael Amy. Apa khabar? Saudara Ahmad Mat. Bahar Arif. Dari Melaka, saudara Bahar. Alhamdulillah, orang Melaka sekarang ni sejak Barisan Nasional ni merintah macam-macam dengar katanya ada pembaharuan. Saudara Azali Kasim, saudara Muhammad Sani, saudara Jebat Pembela, saudara Daik dari Johor. InsyaAllah Daik, saya akan hadir ke sana saudara. Saudara Fakri Sani, terima kasih. Alipah letak jawatan, sabar dulu. Zahana, saudara Lucky Flavor, saudara Badul Zaman, saudara Raimah Sulaiman, Din Swat, begitu juga dengan Busu Arul Rupiah Kasim. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah akan saya santuni usai pencerahan ini, ya saudara. Baik, saudara, hari ini tanggal 21 Februari 2022, hari Isnin. Dan besok adalah satu hari yang agak menarik untuk kita fikirkan bersama. Kerana besok adalah tanggal 22 Februari. Jadi kalau dalam angkanya, besok adalah 22 hari bulan 2 tahun 2022. Sebab itu nampaknya sahabat saya Datuk Rahman Bakar, dia buat pulut kuning di Terengganu. Selalunya buat pulut kuning tu kita minta doa selamat dan sebagainya, saudara. Dan insya-Allah tinggal lagi 41 hari kita akan menuju kehadiran bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan hari ini sudah hari yang ke-704 COVID-19 ataupun virus corona menyerang negara kita, dan belum ada tanda-tanda yang ia akan usai ataupun menghilangkan diri. Kerana laporan saya dapat semalam daripada saudara Rio, walaupun ada berkurangan tapi masih pada angka 20,000 lebih, iaitu kemarin 28,825. Tapi semalam 26,832, menjadikan angka terkumpul sejak ia menyerang sehingga hari ini, sehingga semalam, bukan hari ini, sehingga semalam 3,221,680. Amat tinggi saudara, 3,221,680. Tinggi itu saudara. Dan saya juga menerima kiriman dari sini negeri Perlis, ada sikit susut 113. Tapi di Kedah juga masih lagi pada angka 2,254. Sebagaimana waktu saya memberi pencerahan tahun lalu dan beberapa bulan yang lalu, nampak gayanya trennya masih begitu. Kedah 2,254. Pulau Pinang susut tapi masih lagi berlegar pada angka 1,811. Perak 358, Alhamdulillah susut. Tapi Selangor masih belum berganjak pada angka 7,000. 2 hari lepas 7,192. Semalam 7,180.
Hari ini kita tak tahu, besok kita dapat tahu macam mana kedudukannya. Di wilayah persekutuan juga terus meningkat. Daripada wilayah persekutuan daripada 1247 kepada 1428. Negeri Sembilan alhamdulillah susut. Walau bagaimanapun, Negeri Sembilan kabarnya ada dianggap sebagai kawasan merah. Di Melaka susut daripada 818 kepada 713. Johor ada sedikit susut tapi masih lagi 2644. Saudara. Di Pahang 1581. Saya hairan bagaimana Pahang tinggi. Saya tak tahu nak kata banjir dah tak ada banjir. Saudara, di Pahang nampaknya begitu tinggi sekarang ni. Ini kedudukan yang saya dapat. Saya terfikir-fikir kenapa Pahang begitu tinggi. Di Terengganu 608 orang. Di Kelantan, macam saya katakan lagi, berlega pada angka ribuan ke atas. Walaupun ada susut daripada 1885 kepada 1605, masih tinggi di Kelantan. Dan tentulah Sabah masih pada angka 5,007 orang. Di Labuan pun 358. Cuma yang saya lihat di Sarawak ada kelangkaan, daripada 376 pada 309. Jadi jumlah untuk bulan ini saja, bulan Februari adalah 301,379 untuk Februari ini, saudara. Itulah yang sempat saya beri laporan tentang kedudukan COVID-19. Saya sebenarnya berhasrat, berdoa kalau boleh biarlah segmen laporan COVID-19 ini tiada lagi. Tapi tak boleh, saudara. Sebab saya tengok angka-angka itu, perlu saya wawarkan agar kita lebih berhati-hati. Supaya kita menjaga kebersihan diri kita, keluarga kita. Sebab ini bukannya main-main, saudara. COVID kalau dia menyerang, dia serang habis-habisan. Dan selalunya akhirnya adalah kematian, saudara. Baik, kita masuk segmen e-commerce sekejap. Bagi saudara yang punya produk, silalah hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Al-Azhar masih lagi meneruskan usahanya mendagangkan haruman setangi bakur, iaitu yang merupakan macam kemian, saudara. Bila kita bakar satu rumah, kita semerbak harum baunya. Memanglah wangian itu adalah kegemaran para malaikat, bagaimana saya katakan, dan kebencian para syaitan. Dan di samping itu dia juga menjual haruman minyak wangi. Minyak wangi berasaskan kepada kayu qud. Kalau saudara tanya saya pakai Amir Al-Qud. Memang baunya menyegarkan. Bila kita pakai, aroma itu menyegarkan badan kita. Kalau saudara berhubung dengan Al-Azhar, jangan lupa rendang tok, produksi ibunya, serta kuih bahulu berdal. Ini bahulu berdal ni hanya orang Perak aja yang tahu. Juga saudara boleh mendapatkan bekalan daripadanya, itu gula O. Ini bagi mereka yang health conscious. Gula O untuk kesihatan tanpa kalori. Satu titik pun sudah cukup manis. Bagi saudara yang tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017 711 4300. Jangan lupa, bila Siti Farehah, sibukkanlah dia dengan dendeng manis Siti Farehah. Memang sedap. Semalam saya makan, terasa-rasa lagi, saudara. Keenakannya makan dengan roti boleh, apatah lagi kalau makan dengan kanji ataupun dengan nasi. Bagi saudara yang tinggal di Lembah Kelang, boleh berhubung dengan Syauqi untuk mendapat bekalan buah-buahan yang segar. Talian Syauqi 012 357 5703. Tinggalkan pesanan saudara, dan buah-buahan yang dipasarkan di bawah harga supermarket, dan buah-buah tersebut akan terus dihantar ke rumah saudara. Begitu juga saudara, jangan lupa, ini memang saya selalu pesan, jangan lupa, memang kegemaran saya. Saya tak cuba lagi, sekali saya cuba memang ketagih. Iaitu Popiah Sirih Lady Maria. Popiah Sirih Lady Maria ini pedas, rangup dan manis. Boleh saudara hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203 untuk merasai keasyikan makan Popiah Sirih Lady Maria. Dan akhirnya sekali saudara, kalau saudara dekat-dekat dengan bulan puasa ni, nak cari telkung untuk kekasih, untuk tunang, untuk isteri, untuk ibu, saudara boleh berhubung dengan Ella Zila di talian 012 412 3767. Sebab beliau memasarkan telkung Cinta Fatimah.
Di samping itu, El Azila memasarkan minyak sacar inci yang kaya dengan omega 3, omega 6, omega 9. Ini sebagai makanan tambahan untuk mereka melegakan kalau ada sakit kanser, sakit jantung, kencing manis, darah tinggi dan kolesterol. Kalau saudara beli satu kotak, katanya sehingga hujung bulan Februari ini dapat satu kotak percuma. Silalah saudara layari El Azila di talian 012 412 3767. Saudara, usai e-commerce, kita masuk naluri kehidupan. Saudara, sebenarnya apakah kita sedar dan tahukah anda bahawa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan solat berjemaah? Sejak solat diwajibkan di malam Isra Mi'raj, itu keberangkatan baginda ke Sidratul Muntaha, menerima arahan-arahan daripada Allah SWT, sehinggalah solat terakhir baginda tetap melakukan solat berjemaah. Dan banyak rupanya antara para ulama yang seumur hidupnya tidak pernah solat fardu sendirian, dan mereka selalu berjemaah sehingga akhir hayat mereka. Tahukah anda bahawa ada sebahagian daripada ulama ni kadang-kadang mereka menangis kerana mereka merasa rugi andainya tertinggal melakukan solat berjemaah. Solat Isyak, solat subuh berjemaah, saudara, pahalanya adalah seperti solat setengah malam. Malahan ada kalanya semalaman suntuk. Nilai pahalanya, bukanlah boleh kata saudara solat jemaah itu dapat setengah malam, tidak. Nilainya, saudara. Jadi tahukah anda, kerana begitu hebatnya solat berjemaah ini, sehingga dalam mazhab Hanafi, mazhab Hanafi, kita mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi memfatwakan bahawa hukum solat berjemaah adalah wajib. Baru sahabat tahu bila teman-teman hantar kiriman kat sini. Dan kita sebagai mazhab Syafi'i, solat berjamaah dihukum dengan fardu kifayah. Dan andai dalam sebuah perkampungan, kalau di kampung, di desa, dalam kawasan perumahan kita, andai kenya dalam sebuah perkampungan penduduknya tidak ada yang melakukan solat berjamaah, maka satu kampung dianggap berdosa kerana meninggalkan solat berjemaah. Bukan kerana meninggalkan solat, tapi kerana meninggalkan solat berjemaah. Erti sebab itu di kampung-kampung mesti ada solat berjemaah. Tak ramai pun, 4-5 orang pun mereka akan lakukan juga. Saudara? Dan untuk itu, berusahalah kita untuk mendatangi masjid, untuk melakukan solat berjemaah. Tinggi pahalanya saudara daripada saudara melakukan solat sendirian. Itulah saja kesempatan saya memberi sedikit pencerahan tentang naluri kehidupan kita, khususnya berhubung dengan solat berjemaah saudara. Baik saudara, macam biasa, usai naluri kehidupan, kita santuni sedikit curipan kata-kata dalam Mutiara Kata, kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Orang pencen ni dia banyak menulis sekarang saudara. Alhamdulillah. Teruslah saudara Hibil untuk berkongsi dengan kita mutiara kata-kata yang baik untuk kita kongsikan bersama. Kata Cikgu Hibil, akhirilah setiap hari anda dengan fikiran yang positif. Jadi bila sampai waktu malam, waktu nak tidur, kita akhirilah hari kita dengan fikiran yang positif. Tak pedulilah berapa beratnya hari siang tadi kita menanggung penderitaan, dugaan dan cabaran. Kerana esok adalah kesempatan baru untuk kita memperbaiki segala-galanya untuk jadi lebih baik. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari semalam. Saudara, untuk kita harus berusaha besok supaya hari esok lebih baik daripada hari ini. Hari ini berusaha supaya jadi lebih baik daripada hari semalam. InsyaAllah saudara. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman curipan Mutiara Kata. Seperti biasa saya, salam impian moratorium. Hari ini hari Senin, tak dengar khabar lagi. Saya harus mengutarakan, iaitu memohon agar kumpulan wang simpanan pekerja mengizinkan pengeluaran wang RM10,000 secara tuntas kepada mereka yang berkelayakan. Tak tahulah saya, jangan bagi alasan. Kalau mereka layak, berilah. Yang mereka perlukan iaitu RM10,000 daripada tabungan mereka untuk membolehkan mereka memulakan kehidupan. Bukan senang dalam keadaan sekarang ni saya. Dan kita juga berharap agar pimpinan negara tidak berbelanja tanpa had. Andainya pimpinan berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Berusahalah saya. Tajuk perbincangan kita malam ini, masihkah ada harapan?
masihkah ada harapan? Apa yang saya maksudkan? Kita santun dulu apa kata pantun Pak Nazil. Pak Nazil, alhamdulillah, tidak culas saudara. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Pak Nazil yang tidak jemu-jemu menghantar untuk kita berkongsi pantun beliau yang penuh dengan sindiran, penuh dengan penjelasan tentang suasana politik semasa kita. Kata Pak Nazil, dari penanti ke padang lalang menjual kulat sepanjang hari. Pengkhianat parti, malu dah hilang, sanggup menjilat ludah sendiri. Ini mereka yang menjadi pengkhianat sebab Pak Nazil melihat bahawa adanya mereka-mereka yang melompat apa semua sekarang ni dah mula nak patah balik belakang. Mereka yang dulu melihat UMNO ini tidak lagi sebagai sandaran, hari ini dah mula buat U-turn. Itu kata Pak Nazil, beliau melihat walaupun jauh di utara sana di Perlis, tapi Pak Nazil dapat melihat percaturan politik pemimpin kita. Ya, malunya dah hilang, jadi sanggup menjilat ludah sendiri. Kata Pak Nazil lagi, budak-budak melihat landak, tersentuh landak lalu membelok. Adun hendak, ADR pun hendak, semata hendak membesarkan Tembolok. ADR ni apa? Maksud Pak Nazil, ADR adalah ahli Dewan Rakyat, iaitu ahli Parlimen. Ahli Dewan, Adun pula ahli Dewan Undangan Negeri. Jadi semua dia hendak kalau boleh. Matlamatnya lain tidak, bukan untuk berjuang untuk rakyat, tapi untuk membesarkan Tembolok. Marah betul Pak Nazil dengan pemimpin sebegini. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun, walaupun 2 rangkap, cukup memenuhi kesedaran pada kita. Bagaimanapun saya juga menerima pantun daripada pejuang anak muda di Perak Tengah. Juga tidak henti-henti menghantarkan pantun kepada saya. Tapi sambil itu dia menghantar kiriman juga, menzahirkan kekecewaannya bagaimana pimpinan hari ini seolah tidak mahu menyantuni anak muda ini. Tidak mahu menyantuni usaha-usaha yang dilakukan oleh anak muda, terutama dalam sektor pertanian moden yang sedang diusahakan oleh beliau. Katanya nelayan menangkap ikan tenggiri, naik pukat, jangan selera. Mengenang nasib bangsa sendiri, ibarat Pak Kado menang sorak. Jadi sebagai anak muda, jadi dia merasakan bahawa seolah kita ni menang sorak. Kalau menang sorak, kampung tergadai. Itu cerita dia dalam metos cerita Pak Kado. Kata saudara ini Nordin lagi, duduk bertinggung menyiang puyuh, menyiang pula di tengah hari. Makin bersorak politik Melayu, semakin mundur tidak sedari. Lagi kita bertelagah, lagi kita bersorak, lagi kita menunding jari sana sini, sedangkan semakin mundur bangsa kita. Terima kasih saudara Nordin atas kiriman pantun. Walaupun beliau sebagai anak muda, tapi belum mahu menyedarkan pemimpin yang dah tua bangga ni. Saudara. Baik saudara, usai pantun daripada Pak Nazil dan saudara Nordin Malik, kita santuni sedikit culipan dalam segmen Gedung Ilmu. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa Garapan saudara Tenas Effendi, ia sebenarnya amat wajar kita renungkan, kita fikirkan bersama saudara. Kerana pemimpin dan warga bangsa kita terdahulu amat mengharapkan agar pemimpin yang hadir hari ini dan masa depan tidak terdiri daripada pemimpin yang bukannya pemimpin gincu. Gincu ni duduk pakai kat bibir, solid. Bukan pondan saudara, bukan punzab, pemimpin gincu. Kerana penampilannya saya cantik, tapi dalamnya tiada nilai. Menjadi pemimpin bagaikan gincu, pemanis bibir sepintas lalu. Duduknya goyah, tidak berkuku, dipandang indah, tapi palsu, dapat dihapus sekali sapu. Jadi kalau pemimpin begitu, sekali sapu je, puyuh, saudara. Dijadikan pemimpin membuat malu. Dijadikan tua, tidak sedudu. Tidak sedudu, tak sesuai. Dijadikan induk, tidak berilmu orang ni. Dan memimpin umat amat tak mampu. Orang macam ni memang tak mampu lah, sebab dia camouflage. Dia hanya sekadar macam gincu. Dipakai bila nak keluar rumah, pakai nampak merah, sapu habis hilang. Begitulah kepimpinannya. Jadi kita mengharapkan agar pemimpin kita tidak terdiri daripada pemimpin gincu. Bolehlah saya gunakan perkataan, kalau tengok tempat saudara, pemimpin yang sebegitu kita gelarkan dia pemimpin gincu.
Sambung lagi malam besok saya, insyaAllah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Johan Jaafar atas kiriman buku tersebut, atas jasa beliau. Baik saudara, sebelum saya meneruskan pencerahan, mesti saya berperingatan kepada saudara. Mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube atau apa-apa saja channel, maka adalah menjadi tanggungjawab anda di atas setiap suntingan yang dilakukan. Saya tidak bertanggungjawab, saudara. Dan pihak saya juga tidak bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan. Oleh itu, pastikan setiap komen anda itu diteliti baik-baik supaya jangan tidak menyanggah ataupun di luar peradaban dan bertentangan dengan undang-undang negara kita, saudara. Saya sendiri tidak mampu untuk memantau ke semua komen-komen ataupun suntingan anda. Ingat bahawa ini adalah pencerahan politik, matlamat lain tidak lain dan tak bukan hanyalah untuk pencerahan agar warga kita sentiasa berinformasi. Saya sekadar memberi informasi. Macam saudara baca surat khabar lah. Sekarang ni surat khabar tak nak baca dah sekarang ni. Orang nak tengok apa yang ada dalam YouTube, apa yang ada dalam WhatsApp, apa yang ada dalam Facebook. Dan saya cuma melebarkan atau memberi pencerahan keadaan sebenarnya melalui pandangan, perbualan saya dengan pemimpin, perbualan saya dengan teman-teman dan juga pengalaman masa silam saya, saudara. Ingat saudara, kita dalam pencerahan ini harus memegang prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Sudah, tuntas. Dan saya harap kalau saudara nak menghantar ataupun nak membalas, rasa tak setuju, boleh. Tapi janganlah gunakan bahasa yang celupar, yang biadab dan sebagainya. Ingat saudara, kita warga cinta damai. Kita warga bangsa yang menyantuni dengan penuh peradaban. Jagalah tata bahasa kita. Kita harus menyantuni semua perkara dengan secara harmonis, saudara. Dan hari ini, saudara, saya mendapat curipan bahawa Negeri Sembilan, walaupun hari ini dah turun, semalam dah turun sikit, tapi semua 7 daerah di Negeri Sembilan merekodkan jumlah pesakit COVID-19 yang tinggi dan diletakkan dalam zon merah. Apakah akan diadakan PKPD apa semua? Wallahualam soal. Jadi pengurusi kuasa bertindak kesihatan kepenggunaan dan alam sekitar negeri S. Birapan berkata daripada 61 mukim di Negeri Sembilan, 38 daripada zon merah dengan mukim Ampangan mencatatkan kes baru paling tinggi, iaitu sebanyak 63 kes. Ya, antara mukim yang mencatatkan kes paling aktif ialah Mukim Labu ada 1357, Ampangan 1284, Sirusa ni tempat kem askar, saudara, 661 dan Stul 606. 5 mukim di zon Jingga dan 15 mukim mencatatkan zon kuning. Jadi hanya terdapat 3 mukim saja yang dianggap sebagai zon hijau, iaitu di Langkap. Dalam perjalanan kalau nak pergi ke Produsen tu Langkap dan Parit Tinggi masing-masing, dan serta di Kuala Pilah serta Lenggung Ulu di Rembau. Itu katanya. Jadi semua mukim di daerah Seremban, Port Dickson, di Jempol mencatatkan zon merah yang membabitkan 18 mukim. Menurut S. Birapan, sehingga jam 2 tengah hari semalam terdapat 690 kes baru COVID-19 dilaporkan. Ini menjadikan jumlah keseluruhan COVID-19 sebanyak 134,082 kes di Negeri Sembilan saja. Dan kematian adalah 1,349. Sebab saya kadang-kadang tinggi, saudara. Jadi sebab itu, bagaimanapun kerajaan Negeri Sembilan tidak bercadang untuk melaksanakan sekatan pergerakan dalam masa terdekat. Namun begitu, kalau penyakit itu terus merebak, saya tapi tengok wire-wire dah mula pasang dekat-dekat sempadan tu. Berdoalah agar jangkitan penularan tidak meningkat lagi, saudara. Dan saya melihat pula ini rungutan, sebab saya tengok tinjauan daripada laporan daripada media bernama. Ini satu hal lagi, saudara. Kerana menurut bernama, kumpulan warga asing nampaknya sudah pun kembali menjadikan lokasi pasar harian Selayar dan pasar burung Kuala Lumpur sebagai lubuk mereka mencari rezeki untuk menjalankan perniagaan secara haram. Saudara, biarpun kawasan tersebut sebelumnya digempur beberapa kali oleh pihak berkuasa dan pernah dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan,
PKPD berikutan jangkitan kes COVID-19 yang tinggi tahun lalu. Tapi ternyata mereka tidak serik untuk berniaga di sekitar kaki lima bangunan kedai berdekatan dengan kedua-dua pasar berkenaan yang menjadi tumpuan kepada pembeli. Tinjauan bernama mendapati pasar harian Selayang kelibat peniaga warga asing yang menjual sayur-sayuran, buah-buahan dan barang-barang basah lebih ramai ketika hujung minggu dari awal pagi hingga petang. Dalam daritan bangunan kedai 2 tingkat berdekatan Pasar Borong, Kuala Lumpur pula seolah sudah menjadi perkampungan mereka. Dan ada antaranya membuka restoran selain turut menjual daging sembelihan yang dilakukan secara terbuka hanya sekadar di kaki lima. Jadi selaku ketua kawasan di Selayang, Persatuan Peniaga dan Penjaja Bumiputera Wilayah Persekutuan, Saudara Muhammad Hafiz Mak Siddiq berkata, tindakan undang-undang yang lebih tegas harus dikenakan kepada warga asing. Dewan Medaria kena tegas benda ni. Mereka menjual dengan harga lebih murah berbanding dengan peniaga tempatan kerana mereka tidak menanggung kos seperti sewa pengemis dan bahan jualan yang diperoleh terus daripada pembekal. Jadi ini tidak mustahil akan ada antara kami yang terpaksa gulung tikar. Jadi pihak berkuasa khususnya Dewan Medaria, kerana walaupun di Selayang tu dalam daerah Selangor, Negeri Selangor, tapi Pasar Borong itu terletak dikuasai oleh Dewan Medaria. Penguatkuasa, silalah laksanakan tugas anda. Banyak kesannya nanti, boleh jadi jenayah, boleh jadi penyebaran COVID-19, banyak kesan-kesan buruk. Kita harus, kalau kita tak jaga undang-undang kita, siapa? Mereka bukannya rakyat kita, mereka bukan rakyat tempatan, mereka pendatang asing. Pihak immigration haruslah menggempur mereka sehabis mungkin. Ya, saudara? Baik, kita masuk bab politik. Apa yang berlaku tadi itu, kita masuk sedikit bab politik. Kerana menurut Presiden Parti UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata UMNO Barisan Nasional ini berpolitik soal dasar. Bagaimana tentang hak polisi, hala tuju negara yang terbaik untuk menjamin kestabilan dan kesejahteraan hidup rakyat. Jadi sebab itulah katanya beliau sentiasa menasihatkan sebelum ini, janganlah ada pihak memanipulasikan hukum agama mengikut selera politik masing-masing. Kerana agama tidak boleh dipisahkan dari politik, itu benar. Sebagaimana yang saya katakan, pemimpin barat dulu, mereka merasakan agama itu adalah candu yang terbaik bagi percaturan politik. Tapi mereka janganlah pula mereka-reka dalil yang palsu demi untuk agenda politik. Jadi dalil-dalil rekaan mereka seharusnya seringkali akhirnya menjadi ajaran sesat. Malahan sekarang ni selepas kita tak mau tegur lah, tapi dah berlaku macam-macam sekarang ni. Selepas mereka menghijack ataupun mengambil alih Muafakat Nasional dan mengumpan pimpinan PAS, kini mereka membuat dalil. Kononnya dengan meninggalkan UMNO satu ibadah, meninggalkan UMNO itu dapat pahala. Jadi bagaimanapun kita yakinlah saudara, umat Islam Malaysia khususnya di Johor tidak akan terpengaruh dengan dalil-dalil yang sedemikian. Kerana itu, apabila dia dah teruk sangat, dah kena serang secara peribadi, maka walaupun saya dah tegur semalam, tapi nampak gayanya Presiden UMNO ni, dia jati diri dia kuat. Dia kata sumpah laknat akan dilakukan olehnya di Masjid Pekan Paguh antara Presiden UMNO Datuk Syed Zahid Hamidi dengan fitnah Presiden PBM. Jadi dia mengharap kalau benar-benar Tan Sri Muhyiddin anak jantan, sila datang ke masjid, Masjid Pekan Paguh, dua-dua buat sumpah laknat. Terpulang. Sebab itu dia menjemput semua wartawan TV1, TV2, TV3, Astro dan lain-lain, termasuklah ahli-ahli PAS dan ahli-ahli PBM serta ahli Pakatan Harapan. Kalau boleh biar Dr. Mahathir pun hadir sendiri, dengar sendiri. Dia mana dia geram sangat tu. Tapi kita nak tanya, apakah Tan Sri Muhyiddin bersedia? Tak tahulah saya. Nampak-nampak gayanya Presiden UMNO ni bila dia cabar berkali-kali, maka dia menyahut cabaran. Sebab itu saya menerima kiriman saudara Izzuddin. Saudara Izzuddin melontarkan persoalan dan dia kata bahawa insya-Allah andainya UMNO ini berjuang demi bangsa, negara dan tanah air, beliau yakin
bahawa Allah pasti akan membantu UMNO. Janji Allah itu pasti. Yang tak pasti adalah janji manis manusia. Itu kata saudara Izzuddin. Kalau benar warga UMNO berjuang dengan ikhlas, amanah, pasti Allah akan selalu bersama. Saya sebagai bangsa Johor, rupanya beliau adalah anak Johor, saudara Izzuddin. Saya sebagai bangsa Johor berpegang pada janji Allah. Buat pemimpin UMNO, katanya bekerjalah dengan sejujur-jujurnya. Carilah keredaan Allah. Kejarlah akhirat. InsyaAllah dunia akan kejar kita. Dan bertawakallah kepada Allah. Ingat, janji Allah itu pasti. Dan beliau mendoakan supaya mereka yang jujur dan amanah akan mencapai kejayaan. Itu tulisan saudara Izzuddin. Saya perlu menyampaikan juga, maklum sajalah teman-teman ni. Bagaimanapun, saya dapat satu kiriman lagi daripada saudara Abdul Halim. Dia kata semoga ceria selalu. Dia mohon pencerahan. Katanya, saya ini rakyat Malaysia tapi bekerja di Singapura. Jadi dia tanya macam mana cara saya nak mengundi. Dia dan kawan-kawannya dari Johor nak balik ke Johor sekarang ni susah. Banyak dia punya sekatan dan sebagainya. Jadi dia kata boleh ke agar pihak pimpinan kerajaan memberi kelonggaran untuk rakyat Malaysia pulang ke Johor supaya dapat mengundi. Katanya kalau hilang satu undi pun untuk UMNO bagi saya itu amat berharga kerana masa depan negeri Johor. Cubalah kata tolong bagi pencerahan. Saya nak bagi tahu kepada saudara Abdul Halim bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun membuka tempoh hari, iaitu boleh membuat undi pos. Memang dibolehkan undi pos, tapi saya rasa mungkin saudara terlewat. Selalunya sebab itu kita kena sembah undi kita. Tapi untuk kerajaan minta kerajaan Singapura itu tak boleh. Dasar negara dia orang, kita tak boleh nak campur. Kita cuma boleh minta saja sedikit kelonggaran. Tapi itu pun tidak berarti kita boleh melakukan secara suka-suka. Itulah saya kata dulu pun saya kata semak undi anda. Kalau anda berada di luar negeri, pastikan anda dapat melakukan pengundian secara undi pos. Sekarang ni saya berkeyakinan sebab Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun mengumumkan jumlah undi pos. 2 malam ke 3 malam lepas saya dah bagi pencerahan. Jadi kalau saudara berusahalah untuk cari jalan macam mana nak balik ke Johor, melintasi tambak Johor. Saya tahu sebab sekarang ni kawalan ketat dilakukan oleh pihak berkuasa Singapura kerana jangkitan COVID-19 di Singapura juga tinggi. Dah balik nanti nak patah balik, dah tak ada kerja pula nanti. Itu jadi saudara Halim, saya tak dapat nak bagi lebih daripada itu. Dan untuk kerajaan mencampuri urusan mereka, tak boleh. Kita cuma boleh minta lah, boleh minta jasa baik. Tapi bukanlah itu satu benda yang pasti, ya saudara. Dan hari ini saya tengok, sebab itu saya dah bercakap 2 malam lepas, bila saya tengok ada culipan surat daripada Tun Dr. Mahathir yang menyerang UMNO dan sebagainya, saya kata ini beliau mengundang masalah. Kerana tentulah akan ada warga UMNO yang retaliate ataupun yang akan mengambil tindak balas. Hari ini saya dapat baca daripada saudara RF Lias, Ceras. Nampak gayanya dia, of course lah, bila you serang parti UMNO, pemimpin UMNO, adalah orang yang akan membalas. Jadi ini saya katakan, tangan yang menjincang, bahu yang memikul. Jadi Tun Dr. Mahathir jangan marah. Sebab anda dah serang pemimpin UMNO, maka mereka akan menyerang anda balik. Sebab saudara RF Lias dia Ceras, dia kata Assalamualaikum Yang Berhormat Tun, semoga Tun tenang bersama keluarga, diberi kesempatan untuk menerima hidayah. Surat-surat Tun kepada pengundi Johor telah saya baca, katanya. Malangnya surat-surat ini tidak lain hanyalah cerita ulangan yang rakyat sudah muak dengar dan tidak bermanfaat untuk rakyat Johor khususnya. Rakyat Johor lebih berminat hendak mengetahui kenapa pelaburan di Johor merudum setelah Tun dan Pakatan Harapan jadi kerajaan. Sekarang ni akhirnya terbuka. Rakyat dah bertanya. Mengikut statistik MIDA, sejak 2016, Johor menerima pelaburan tertinggi di Malaysia, iaitu 26.41 bilion. Kemudian 21.93 bilion pada tahun 2017 dan 30.51 bilion tahun 2018. Tapi setelah Pakatan Harapan memerintah, pelaburan di Johor jatuh kepada 11 bilion 2019 dan terus merudum 6 bilion pada 2020.
Jadi agak ironi bila Tun dan Juak-Juak Pakatan Harapan mendabik dada, lebih pandai memerintah dari Barisan Nasional. Tapi statistik menunjukkan sebaliknya. Pelaburan Johor tertinggi ini sangat sedikit berbanding kekayaan Tun. Saya dah kata dah. Mula orang nak menyingkap satu persatu. Pelaburan dan Johor terima sangat sedikit berbanding kekayaan Tun sebanyak USD 45 bilion ataupun 32 bilion pound. Kekayaan Tun ini dibantu oleh Tun Daeng yang punya kepentingan. Banyaklah dia kata. Oleh itu belum lagi kira kekayaan anak beranak Tun berjumlah berbilion-bilion ringgit sepanjang Tun menjadi Perdana Menteri. Mak Zani punya aset 21 bilion itu dilaporkan dalam media antarabangsa sebagainya. Mirzan mempunyai 17 bilion, Mukris dianggarkan punya 13 bilion dan Marina dianggarkan punya aset 9 bilion. Jadi bak kata Anwar Ibrahim tak ada anak Melayu lain ke pandai berniaga? Adakah amanah yang diberi kepada rakyat selama ini telah digunakan oleh Tun untuk mengaut kekayaan yang tidak masuk akal? Sebab saya kata Tun sebaik-baiknya janganlah campur. Berehatlah. Jadi bila anda masuk ke gelanggang, ini gelanggang politik, Tun dah lama dalam politik, takkan tak tahu orang akan retaliate. Ini belum lagi katanya empire perniagaan berjumlah 200 bilion yang dimiliki oleh Tun seperti mana yang dilaporkan oleh Raja Petra Kamarudin. Jadi Tun juga perlu menjawab. RCI menyiasat kehilangan wang forex 30 bilion yang dihentikan pada tahun 2019 ketika Tun menjadi Perdana Menteri semula. Jadi keadaan-keadaan beginilah, banyaklah saudara saya tengok begini. Dan saya mengharapkan agar kalau mana mereka yang boleh menasihati, nasihatlah tu. Sudah-sudahlah. Usia pun tak banyak mana lagi. Hidup kita ni pertunangannya adalah kematian. Kalau kita dah usia sampai 100 tahun nanti, apa kita boleh buat? Kita ni hidup ni nak mencari pahala, nak mencari sahabat. Supaya bila kita tiada nanti orang kenang. Macam selalu saya katakan, berlaku adil lah pada diri. Lahir ke dunia kita menangis, orang ketawa. Jangan kita balik nanti kita menangis, orang ketawa. Itu tak fair. Jadi pada teman-teman yang rapat dengan Tun, sudahlah. Bukan rakyat tak tahu apa yang anda lakukan. Cukup-cukuplah. Saya banyak cerita Tun ni yang saya dapat. Tapi saya fikir, bak kata yang bawa mulia Tengku Razali Hamzah, dia kata kita ni duk cerita aib orang aja buat apa, sedangkan diri kita ni penuh dengan keaiban. Itu nasihat yang bawa mulia Tengku Razali Hamzah. Beliau pernah melawan menentang Tun untuk jawatan Presiden UMNO dulu. Bila saya tanya dengan yang bawa mulia Tengku Razali Hamzah, kenapa you lawan Dr. Mahathir waktu dia jadi Presiden? Sebab dia kata dasar dia tidak menguntungkan orang Melayu. Jelas kata Dr. Tengku Razali, saya perjuangan saya untuk rakyat dan bangsa kita. Tapi bila dipinda segala-galanya, hingga ke raja-raja Melayu pun mau diusir, seolah-olah berkuasa raja-raja Melayu seolah disekat, maka dia kata saya harus bangkit. Itu keadaannya. Jadi saya harap sudah-sudahlah. Satu lagi yang agak menggusarkan saya ini tentang bila pentas politik dibuka di Johor. Ini satu masalah lagi ni. Apabila Mak Sabu dia secara terang dan jelas menyatakan bagaimana kita dimalukan, seolah-olah kita calonkan nama orang kita atau pemimpin kita untuk jadi duta, maka negara tersebut telah menolak. Sejauh mana benar atau tak benar saya tak tahu. Tapi hari ini Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah sekali lagi menegaskan bahawa Wisma Putra tidak akan membuat sebarang pengumuman berkaitan nama calon untuk dipertimbangkan untuk dilantik sebagai Ketua Perwakilan Malaysia di luar negara. Katanya Wisma Putra hanya akan menyebut nama-nama selepas menerima watikah daripada Yang di-Pertuan Agong. Selagi tiada watikah, kita tidak akan sebut nama itu. Itu beliau nak menjelaskan sebab Mak Sabu dah membangkitkan. Sabu dia mengulas laporan sebuah media baru-baru ini yang bahawa Ahli Parlimen Pasir Sarak, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman dan Ahli Parlimen Padang Rengas, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz disebut sebagai nama dikatakan akan dilantik sebagai Duta Besar Malaysia. Jadi beliau sebagai Ahli Parlimen Indra Mahkota menasihati semua pihak. Sudah-sudahlah tu. Betul lah pun. Soal pelantikan duta apa semua, kalau ada surat watikah daripada Agong, barulah kita hebahkan. Memanglah macam-macam cerita kita dengar. Tapi sebagai Menteri Luar dia dah menjawab, dia memberi penjelasan, saudara. Cuma persoalan sekarang ni, saudara, banyak syarikat-syarikat sekarang ni mengemukakan pandangan mereka bahawa mereka tidak bersetuju untuk kenaikan gaji minimum.
Itu juga dilontarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dia kata memang banyak syarikat-syarikat tak mau. Cuma saya tak bersetuju kalau mereka mau menghalang kita mewujudkan had minima gaji atau kenaikan minima bagi setiap pekerja. Janganlah kaum buruh, kaum pekerja ini ditindas. Kita mesti ada satu dasar. Janganlah, sebab sekarang ni ekonomi dah begini keadaannya, harga barangan, kos kehidupan dah tinggi. Dulu-dulu ada KOLA, kalau kerajaan dia panggil cost of living allowance ataupun KOLA. Sekarang dah tak ada. Jadi soal ini bagaimana nak menyara kehidupan. Janganlah satu keluarga tu kalau dia dapat pendapatan RM1,000, apa dia boleh buat? Kalau RM1,000 take home pay-nya ataupun wang bawa balik ke rumah bukan RM1,000, potongan keperluan sebenar pekerja, potongan kesu dan sebagainya, akhirnya bawa balik rumah RM800. Untuk RM800 mereka sudah berada di bawah paras kemiskinan. Jadi janganlah menentang. Saya harap agar Menteri Sumber Manusia dapat meneruskan usaha untuk mewujudkan gaji minima. Gaji minima yang kita minta adalah RM1,500, bukan banyak mana pun. Memanglah majikan kalau boleh nak untung lebih. Sebab itu saya kadang-kadang saya heran kenapa pengurusi Majlis Permulaan Negara yang bertaraf Menteri Tan Sri Muhyiddin, kenapa dia tak buat? Kenapa dia tak tegas dalam soal ini? Akhirnya sekarang ni apa yang dia buat dalam ceramah-ceramahnya orang mula mempersoalkan. Jadi sekarang ni timbul pula soalan rekod terhebat Tan Sri Muhyiddin semasa dia Perdana Menteri, ramai rakyat yang bunuh diri. Itu benar. Jangan dinafikan. Belum pernah berlaku dalam sejarah negara kita rakyat yang melakukan tindakan nekat bunuh diri seramai itu sewaktu era negara dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saudara, berapa ramai pula yang terpaksa menaikkan bendera putih. Dah mengaku kalah, tidak mampu lagi untuk meneruskan kehidupan. Naik bendera putih itu seolah mengemis untuk mendapatkan makanan. Dan pertumbuhan ekonomi setelah pelaburan asing negara jatuh ke paras dan paling teruk waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Jangan kita lupa, rakyat tak lupa ini. Ya, sebab itu akhirnya ahli-ahli UMNO, ahli Parlimen UMNO menarik sokongan. Dan paling penting sekali ini, bagaimana dengan kedudukan 600 bilion yang dana negara dalam masa yang singkat telah pun dihabiskan. Sejauh mana wang itu digunakan benar-benar untuk rangsangan ekonomi. Dan ini keadaan saya. Sebab itu dengan slogannya prihatin rakyat, jadi beliau mewujudkan darurat untuk memerangi COVID-19. Akhirnya orang dapat melihat bahawa darurat itu dilaksanakan hanya untuk mempertahankan kuasa yang sementara, supaya tidak berlaku usul undi tak percaya dan sebagainya di Parlimen. Ini keadaannya. Sebab hari ini bapa lockdown Malaysia, eloklah kita panggil dia ayah, bukan jangan panggil bapa ayah kau, kita panggil bapa lockdown Malaysia. Mahu pula menjadi penasihat ekonomi Johor seandainya Perikatan Nasional menang. Nak rasa macam mana waktu kamu memerintah negara, hara ekonomi kita sekarang kamu jadi penasihat ekonomi. Dan saya tengok juga malahan dalam kenyataan yang saya katakan semalam, masih lagi bercita-cita nak jadi Perdana Menteri. Sudahlah. Kamu mempunyai kekayaan yang ada. Kita malah nak bangkit, nak selongkar apa yang ada dalam hati kamu. Kita tak mau selongkar apa yang ada dalam bank anda. Tak perlu. Tak apalah, sepatutnya bersara dah. Jadi sekarang ni, persoalan sekarang ni, untuk apa yang Tan Sri Muhyiddin masih lagi penuh sangat nak masuk balik ke langgar? Sudahlah, dah berhenti-berhentilah. Sebab saya kata, Dr. Mahathir, berhentilah. Kamu nak kejar lagi apa? Sebab kamu ternyata gagal. Dr. Mahathir yang dilihat sebagai Perdana Menteri kali kedua gagal. Lepas itu naik Tan Sri Muhyiddin pun gagal. Jadi sudahlah. Saya lebih berminat untuk melihat mereka ini hanya sekadar duduk di belakang tabir saja. Sebab saya tengok satu tulisan daripada saudara Arif Ahmad. Dia kata bila Pak Pandey tawar diri nak jadi penasihat ekonomi negara dan ekonomi negeri Johor, ini akhirnya orang mentertawakan anda. Saudara Arif Ahmad, dia tulis dalam tu, banyak dia tulis macam-macam, satu persatu. Saya ingat kalau nak baca ni tak sempat saya nak mengulas yang lain tentang kegagalan era waktu beliau mentadbir negara. Cukup-cukuplah. Saya berterima kasih lah pada veteran UMNO
Veteran UMNO Johor kabarnya telah pun menyiapkan sekitar 800,000 veteran UMNO yang akan berada di Johor untuk membantu, memberi penjelasan, membantu calon-calon untuk kali ini nampak gayanya veteran UMNO betul-betul dia seng-seng lengan. Bukan kenapa sebenarnya veteran UMNO ni mereka dah letih tengok keadaan ni. Mereka meninggalkan arena politik, tidak nak jadi ketua bahagian, tak nak jadi apa-apa, nak tengok perhati anak-anak macam mana mereka berpolitik. Tapi setelah melihat pencak politik negara begitu teruk, akhirnya veteran UMNO terpaksa selengan. Ahli-ahli veteran UMNO setara mereka berusia 55 tahun ke atas, dah tak ada lagi minat nak pegang jawatan. Tapi setelah melihat kebejatan politik yang begitu teruk, akhirnya veteran UMNO Johor mengumpulkan kekuatannya. Pengurusi veteran UMNO Johor, Datuk Osman Jais, dia kata mereka berada dalam keadaan siap siaga. Dulu pun mereka dah siap jenteranya, tak ada masalah. Bukan untuk diri mereka, tapi untuk memenangkan mana-mana calon yang direstui oleh parti, yang dipilih oleh parti. Tentulah saya berkeyakinan kumpulan muka-muka baru dan anak muda yang tak ada comot lagi dah. Sebab veteran UMNO amat mengharapkan supaya diadakan islah kepimpinan yang jelas dan nyata, supaya landscape politik negara kita ini benar-benar ditadbir oleh mereka yang benar-benar tahu selok belok nak mentadbir negara dan ikhlas untuk rakyat. Kita tak mau lagi lah, letih melihat keadaan negara kita dipimpin oleh mereka. Sebab itu sekarang ni menurut saudara Syabuddin Embun, dia kata faktor nasional dan faktor tempatan adalah menjadi penentu kepada pilihan raya negeri Johor. Sebab perancangan, pentadbiran negeri dan sebagainya, ini yang rakyat hendak, bukan maki hamon. Selaku pengurusi Biro Politik Majlis Perundingan Melayu, Syabuddin Embun berkata beberapa faktor nasional dan tempatan akan menjadi penentu pada PRN. Kata antaranya adalah rekod pentadbiran Pakatan Harapan ketika menerajui kerajaan negeri pada tahun 2018, serta mood rakyat yang kembali memberi sokongan pada UMNO. Jadi dengan sorotan isu semasa antara parti BN, ternyata bahawa UMNO Barisan Nasional mempunyai peluang yang cerah. Itu mengikut pandangan beliau, saudara. Dan saya melihat juga satu tulisan sahabat saya, Datuk Dr. Ahmad Faris Abdul Halim. Beliau menyatakan bahawa sekarang ini rakyat menantikan calon yang kompeten, calon yang dikatakan wali. Kerana saya semua orang tahu, tak lama lagi lah, lebih kurang 5 hari lagi, dalam 3 hari lagi kita akan tahulah calon-calon yang akan diturunkan oleh UMNO, khususnya dalam Barisan Nasional untuk bertanding merebut 56 kursi di Dewan Undangan Negeri di Johor. Jadi apa yang diharapkan kali ini, UMNO Barisan Nasional benar-benar menurunkan pemimpin yang berciri wali. Wali ni bukanlah wali yang turun dari langit, saudara. Wali itu singkatan kepada winnable, kemudian acceptable dan likeable. Jadi pertama, ciri yang boleh memenangi, itu winnable. Kemudian diterima, acceptable, dan disukai, likeable. Itu yang dikatakan wali singkatan. Jadi apa yang perlu dipastikan menurut pada Datuk Paris, BN dah pasti mengumpulkan calon-calon yang setia pada parti dan kepimpinannya, biar apa jua gelombang dan cabaran mendatang. Lebih penting lagi, mereka ini tidak harus terpalit dengan apa jua isu serta memiliki rekod sejarah diri yang baik. Ini yang diharapkan oleh warga Johor. Semangat perjuangan UMNO belum luntur, walaupun UMNO tewas dalam pilihan raya PRU 14 dulu. Tapi walaupun tewas, warga UMNO mereka setia. Dan hari ini terbukti, sudah dilihat bagaimana UMNO Barisan Nasional will make a comeback. Mereka kembali semula untuk berada dalam persada politik, saudara. Sebab itu saya setuju pandangan beliau. Dalam keadaan begini, pimpinan UMNO khususnya sebelum nak mengumumkan calon-calon ini, berpeganglah kepada pantun orang tua dulu. Kata pantun orang tua dulu yang menggambarkan ciri-ciri utama seorang pemimpin yang baik, iaitu kata pantun tu, kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau mencari pemimpin negeri, pertama elok, kedua pandai. Jadi kita mengharapkan calon-calon dan lebih winnable ini
benar-benar diturunkan. Mereka pertama-tama sekali mempunyai jati diri yang kuat. Jadi meminjam kata Presiden UMNO, dia kata, Dr. Zamidi dia kata, dikala menang kita bersama, dikala kalah kita tetap still. Ini warga UMNO, saudara. Laporan terbaru, ini yang saya dapat, saudara. Laporan terbaru yang saya terima, ahli-ahli akar umbi PAS. Ini jelas, saudara. Ahli-ahli akar umbi PAS telah pun menolak secara total Perikatan Nasional, dan mereka masih mengharapkan, mahukan supaya wujudnya muafakat nasional. Tadi saya tengok ada dalam video pendek yang tersiar, mereka berucap di hadapan masjid. Warga akar umbi PAS menolak sama sekali Perikatan Nasional. Mereka tak boleh terima. Dan mereka amat mengharapkan. Jadi kalaulah seandainya PAS bertanding di bawah banner Perikatan Nasional, maka PAS Batu Pahat, warga PAS akar umbi Batu Pahat tidak akan menyokong mereka, malahan akan mengalihkan sokongan pada UMNO. Ini saya menjelaskan. Saudara, sebab itu saya juga melihat dari segi analisanya hari ini, saudara, bahawa saya cuba tiap-tiap malam memberi sedikit analisa. Tak banyak, 4-5 kawasan DUN, supaya kita dapat faham. Kalau saya baris terus sampai 56 nanti tak boleh nak dihadam. Jadi malam ini antaranya saya ingin memberi analisa tentang DUN Bukit Pasir. DUN Bukit Pasir, saudara, dulu dimenangi oleh PAS. Inilah satu-satunya kerusi yang dimenangi oleh PAS, iaitu DUN Bukit Pasir. Kerana waktu pilihan raya yang lalu, PAS mendapat 9,835, mengalahkan calon Barisan Nasional 7,952. Barisan Nasional waktu itu, tak silap saya, menurunkan gerakan. Ia kalah kepada calon PAS. Hari ini saya lihat bahawa DUN Bukit Pasir, Amanah sudah pun menurunkan calonnya, iaitu Alia Nadir Syahbudin. Itu jelas. Bila Amanah ada calon, PAS juga akan bertanding. Undi mereka pasti akan pecah. Undi yang diperolehi majoriti itu adalah 1,883 majoritinya. Kali ini bila Amanah masuk dan PAS juga masuk atas tiket bertanding atas tiket Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Amanah Pakatan Harapan, bagaimana undi mereka? Saya melihat sebab kursi DUN Bukit Pasir ini kononnya adalah milik PAS, tapi kursi tersebut merupakan satu-satunya kursi PAS yang akan hilang. Ertinya tak ada lah ni. Dalam pilihan raya lalu, pilihan raya kali ini, PAS diramalkan tidak akan mampu memenangi walau satu kursi pun. Perkara ini sebabkan faktor penolakan terhadap Perikatan Nasional. Macam yang penipu di Batu Pahat tadi katalah, mereka menolak sama sekali Perikatan Nasional. Jadi memandangkan PAS dan PBM menyertai Perikatan Nasional Johor sebagai PN, malah mereka juga akan menggunakan logo Perikatan Nasional, maka PAS bakal kehilangan satu-satunya kerusi yang mereka miliki di DUN Bukit Pasir. Ini jelas apabila sekarang ni ada pula calon beramanah. Dulu mereka bertanding Amanah bersama dengan DAP, bersama dengan PBM, bersama dengan PKR. Jangan lupa saudara, itu bawah banner Parti Keadilan menentang Barisan Nasional. Dan majoritinya cuma 1,883. Kursi DUN Bukit Pasir dulu dimenangi oleh Kapten Haji Najib bin Lid. Dengan jumlah undinya 9,835, majoriti yang berjaya adalah 1,800. Jadi menurut para penganalisa politik, sekiranya PAS bertanding solo, jadi paling tidak pun pengundi pada PAS ni akan kekal. Paling tidak pun, walaupun sokongan daripada parti PKR, sokongan daripada parti DAP, semua dulu tu, masih belum pasti, tetapi paling tidak pun undi untuk PAS kekal. Tapi sekarang ni para pengasih merasakan sekiranya PAS bertanding solo, pengundi akan kekal memberi sokongan. Tapi bila PAS bertanding atas tiket Perikatan Nasional, maka PAS akan tidak relevan lagi Johor.
Ini keadaannya. Jadi sebelum ini katanya timbullah desas-desus bahawa parti itu tidak berpuas hati dengan pembagian kerusi dalam kalangan parti komponen. Jadi dalam Perikatan Nasional pun dah ada berbalah. Jadi senarai calon yang akan bertanding mewakili PN akhirnya telah dimuktamadkan. Bagaimanapun Presiden Gerakan, dia dalam Perikatan Nasional ada 3 parti, PAS, PBM dan Gerakan. Presiden Gerakan Senator Dato' Dominic Lau Ho Chai berkata PN akan mengumumkan senarai calon mereka pada 23 Februari. 2 hari lagi. Jadi isu lebih penting di sini bukan sekadar senarai calon. Tapi yang paling penting sekarang ni, semua orang melihat bahawa PAS akan mengalami kehilangan kursi. The only seat yang dia ada akhirnya hilang. Sebab orang kata, orang tamak selalu rugi. Kalau nak dengan kita offer Tori. Dato' Asni dah offer PAS 5 kawasan yang dia yakin boleh dimenangi. UMNO sanggup bagi. Tapi mereka tak mahu, masih hendak lagi dengan Perikatan Nasional, silakanlah. Itu sekarang ni saudara bagai Perikatan Nasional. Dan saya juga melihat sekarang ni parti muda pula hari ni telah pun menamakan. Jelas, tapi tak menama semua. Tak tahulah apa caranya, baru 4 calon 4 calon daripada muda yang akan diturunkan bertanding ada 4. Iaitu pertama sekali N05 Tenang. Kawasan Tenang ini dulu dimenangi oleh calon parti PBM. Dia dapat 7,645. Barisan Nasional dapat 6,575. Jadi PAS dapat 794. Majoritinya adalah 1,070. Tapi saya melihat apabila kali ini Tenang diwakili oleh muda, saya tidak nampak ada tenaga yang boleh membantu Lim Meng Jad ini menang. Walaupun ada daripada DAP sebab mereka berganding di bawah Perikatan Nasional, Perikatan Harapan, tapi dengan majoriti sebegitu, saya rasa bukan satu calon yang kuat anak muda, saudara. Itu di Tenang. Begitu juga di Bukit Kepong. Di Bukit Kepong, muda mencalonkan Atikah Zulkifli. Juga majoriti dulu Atikah bertanding menggunakan parti PBM. Dulu parti Perubatan Bersatu. Tentulah PBM akan meletakkan calonnya di situ. Macam mana saya katakan di kawasan Tenang, walaupun muda bertanding, Bersatu akan masuk juga gelanggang. Okey, kalau mereka masuk, undi akan pecah. Undi UMNO Barisan Nasional 6,500, tak lari. Begitu juga di Bukit Kepong. Bukit Kepong Atikah Zulkifli, mewakili parti muda. Kita tak tahu lagi calon mana yang akan diteruskan oleh UMNO. Tetapi dari segi result daripada tahun pilihan raya yang ke-14 dulu, ini kerusi dimenangi oleh parti PBM, iaitu mendapat 11,665, mengalahkan Barisan Nasional 10,392. Bukan sikit, saudara, yang Barisan Nasional dapat 10,392 di Bukit Kepong. Majoritinya cuma 1,233. Saya tidak nampak bagaimana muda boleh mengembeling undi sebegitu tinggi. Begitu juga di Putih Wangsa. Ini Putih Wangsa ni saya yakin bahawa muda amat bergantung kepada sokongan daripada pengundi-pengundi bukan Melayu. Sebab itu hari PBM, wakil PBM dia dapat 37,545. Itu yang dimenangi oleh parti PBM. Tapi hari ini muda menurunkan Amira Aisyah, susah dia, dan kursi di sini menjadikan pertikaian antara Parti Keadilan dalam Pakatan Harapan yang akhirnya merupakan bibit-bibit perpecahan. Saya tidak nampak bahawa jentera muda, saya tak tahu dia nak bergerak atas apa. Mungkinlah digunakan DAP. Saudara, mungkin dengan 37,545, barisan cuma dapat 12,586. Majoritinya tinggi, 24,000. Dia calon barisan juga pun harus berusaha keras. Kalau tidak nanti saya tak nampak bahawa muda boleh menang. Mungkin parti lain yang akan menang. Cuma saya tak nampak ini PKR tidak meletakkan calon di situ. Saudara, di kerusi Bukit Permai. Di Bukit Permai, muda meletakkan calonnya, itu anak muda Azrul Haji Rahani. Majoriti itu hari kawasan ini dimenangi oleh parti Perubatan Bersatu. Dia dapat 10,998, mengalahkan Barisan Nasional 8,467. Dun Bukit Permai.
Majoritinya 2,531. Dan jangan lupa bahawa PAS dulu dah dapat 1,352. Muda berada dalam Pakatan Harapan, PAS dalam Perikatan Nasional. Tentulah Perikatan Nasional juga akan letakkan calonnya. PKR tak letak calon lah, ini atas perjanjian bersama mereka. Dan UMNO Barisan Nasional pasti akan meletakkan calonnya. Jadi saya nampak untuk Azrul nak mengambil kursi daripada PBM ini satu sukar. Saya nampak dari segi 4 kedudukan itu, cuma yang agak ada ruang sebab jumlah perbezaannya yang dimenangi oleh calon daripada UMNO Barisan Nasional dengan PBM dulu jauh sangat ruangnya, itu 24,959. UMNO Barisan Nasional memerlukan keajaiban untuk memenangi kursi Puteriwangsa saudara. Dan kita lihat sekarang ni banyak orang tertanya bahawa dengan adanya kehadiran parti muda ini, media perdana sudah menggambarkan seolah sudah ada perpecahan yang begitu ketara dalam Pakatan Harapan. Ini ekoran DAP dan PAN, itu Parti Amanah, bersetuju menerima muda dan menyantuni parti muda. Dan sekarang ni waktu pembagian kursi apa semua ni, katanya tidak diundang wakil daripada Parti Keadilan. Sebab itu sekarang ni timbul persoalan mengapakah presiden atau wakil daripada PKR sewaktu perbincangan tentang undi dan kursi-kursi dan sebagainya seolah ditepikan. Malah sekarang ni PKR telah pun menyatakan dengan jelas dia tidak bersama dengan PKR dalam menggunakan logo. Parti Keadilan masuk gelanggang walaupun 20 kursi, dia menggunakan logo Parti Keadilan, tidak logo ini Pakatan Harapan. Jadi warga-warga Parti Keadilan di kawasan-kawasan lain, mereka tentulah dapat merasai seolah bagaimana seolah mereka dipiciskan, dipinggirkan. Jadi apakah sebenarnya sedang berlaku? Saudara, sebelum ini pun kita melihat banyak spekulasi mengatakan bahawa perpecahan semakin teruk. Dan ini merupakan dengan perpecahan dalam Pakatan Harapan, ini sebab itu saya berkeyakinan UMNO Barisan Nasional mempunyai peluang untuk mencapai tahap kemenangan lebih tinggi. Dulu saya mengatakan 37 kursi dengan perbalahan yang berlaku antara Pakatan Harapan dalam kumpulan mereka, antara Parti Keadilan dengan 3 parti itu, Muda, DAP dan PAN. Kalau benar perbalahan itu, banyak orang kata itu sebagai strategi. Saya kata ini bukan strategi ni. This is not strategi. Keadaannya. Sebab itu saya merasakan bahawa besar kemungkinan ada jajaran baru dalam politik di Johor. Kita sambung lagi dalam masuk. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.